Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk kali ni saya masih lagi nak bercerita tentang peminat fotografi. Okey. Dah banyak dah saya buat video macam ni. Cuma masih ada yang tertanya-tanya kamera apa yang sesuai ke apa benda kan. Cuma sebelum tu kan kita kena tanya diri kita secara jujur. Kita minat fotografi ni minat ke arah mana tau. Pasal kalau kita tak tahu minat kita ke arah mana, dia memang agak susah sikit lah untuk membuat pilihan kamera yang sesuai dengan diri kita lah. Kalau semata-mata nak ambil gambar family, kamera smartphone dah memang lebih daripada mencukupi dah. Tak perlulah kita fikir pasal nak layan bokeh apa semua dah. Kalau kita fikir kehendak kan, kita nak gambar kita ada bokeh cantik, nak gambar kita tu. Kalau kita fikir pasal kehendak ni memang payah, bukan kehendak apa? Macam mana? Kehendak lah. Kehendak ni memang agak payah lah. Daripada keperluan. Keperluan kita just nak rakam gambar family je, pergi jalan balik kampung, bercuti kan. Itu keperluan nak merakam gambar. Tapi bila kehendak kita nak gambar tu cantik, ada bokeh, ada itu, ada ini, dia jadi bukanlah rumit. Dia jadi topik lain lah. Okey, saya nak bagi tahu ni ada satu contoh. Satu jurufoto yang kelahiran India ni. Trupel Pandya, kalau boleh ada masa search Trupel Pandya ni. Dia sekarang ni dah banyak buat exhibition di luar negara, di New York, di Mexico. Banyak tempat dia dah buat exhibition. Dan kamera pertama dia tu, yang masa dia beli, masa tu dia tak ada modal banyak kan. D3100. Saya ada baca dia punya salah satu interview dengan beberapa majalah kan. Dia beritahu kamera pertama dia adalah D3100. Nikon D3100. Memang murah lah kamera tu. Sekarang ni pun rasanya mungkin ada lagi kalau kita dapat, kalau jumpa kan. Dan tapi sekarang ni dia dah beralih kepada medium format lah. Tapi dia start dekat situ. Pasal dia start dekat situ, dia belajar, dia ada modal sikit barulah dia beli kamera yang high end. Itu pun company tu yang sponsor dia. Pasal tengok hasil karya dia tu bagus kan. So berbalik kepada minat ni, sebab apa dia dapat sponsor tu? Sebab dia tahu apa benda dia nak buat. Dia ni Trupel Pandya ni dia famous dengan gambar-gambar suku kaum yang hampir-hampir pupus. Dia banyak ambil gambar tribe yang macam yang famous, yang paling famous gambar dia di India tu lah, di Nagaland gambar headhunter di India tu. Nagaland headhunter. Ni headhunter ni bukan keturunan headhunter, ni headhunter, living headhunter. Dulu lah dia pernah membunuh orang. Sekarang ni memenggal kepala orang. Sekarang ni dah tak ada lah. Dulu sekarang ni dah okey lah. Maksudnya dia tahu apa yang dia nak buat. Dia tahu apa yang dia nak buat dan dia tahu keperluan kamera dia. Cuma masa tu dia ada kamera tu je. So apa yang saya nak bagi tahu, kita kena tahu gambar apa kita nak ambil. Dia macam Trupel Pandya ni, awal-awal lagi dia dah tahu dah apa projek dia nak buat kan. Dia suka merakam gambar-gambar suku-suku kaum yang hampir-hampir pupus ni lah. Jadi dia fokus kat situ. Dari masa ke semasa dia tambah baik kan. Tapi macam masalahnya orang kita ataupun kebanyakan orang kan, dia tak tahu dia minat foto tapi just sekadar minat kan. Dia tak tahu pun dia nak ambil gambar apa pun kan. Orang pergi layan street, dia ikut. Orang shoot landscape, dia ikut. Ada orang shoot model, dia ikut kan. Macam-macam buat outing sana sini dia pergi kan. Tapi dia sendiri tak tahu apa benda yang dia minat. Ada setengah orang sanggup keluar modal pergi workshop foto yang salon ni. Pasal apa? Bila pergi workshop yang salon ni, gambar dah tentu dapat punya. Pasal apa gambar dapat? Pihak penganjur ni biasanya dia akan bayar talent tu untuk talent ataupun talent ataupun model untuk berlakon, bawa smoke machine, pakaikan dengan pakaian yang cantik kan, suasana rumah lama ke ataupun tepi laut, tepi pantai ke, dengan cahaya flash semua kan. Kita pergi, kita shoot je. Yang memikirkan tentang setup semua tu adalah pihak penganjur. Kita pergi, kita shoot, memang cantik lah gambar tu kan, pasal gambar tu dah di salon. Tapi kebanyakan orang yang pergi situ, kebanyakan je lah kan, bukan semua kan, tapi ramai daripada tu, dia tak explore lebih daripada tu. Maksudnya lepas dia pergi workshop tu, balik-balik dia tak ada nak buat sendiri. Nak buat sendiri maksudnya nak dapatkan idea tu, dia create sendiri, pergi outing, gunakan skill yang ada, buat yang macam mana yang dia belajar tu. Tapi dia tunggu lagi workshop lain ada yang buat, dia pergi. Pasal benda tu garanti dapat gambar. Pasal benda tu ada dibayar kan, garanti dapat gambar kan. Semua dapat gambar yang hampir sama lah. Bagus tak bagus, kualiti tu bergantung kepada kamera lah. So point dia, kalau kita minat fotografi ni, kita kena tahu minat kita tu apa benda kita nak rakam dan fokus kat situ. Pasal kalau kita jadi macam-macam kan, jadi leceh kan. Dan kalau ada yang kata nak buat wedding ke, nak shoot produk itu dah benda lain, itu dah bisnes. Bisnes ni, kejayaan bisnes ni banyak bergantung kepada skill marketing, skill bisnes kita lebih daripada skill fotografi. Pasal saya tahu, kenal ramai orang yang skill fotografi dia ni memang hebat lah kan.
Mungkin dia ada diploma, degree ataupun master dalam bidang fotografi, tapi tewas kepada, ni dari segi bisnes, tewas kepada mereka yang tak ada pengetahuan sangat tentang foto. Kurang lah, tak belajar formal lah. Dia belajar sendiri, buku, YouTube, tengok workshop sana sini. Dia tak ada pergi ambil diploma, degree ataupun master. Tapi dia mahir dalam skill bisnes. Perniagaan ni jauh lebih maju daripada mereka yang ada master in fotografi. Tapi yelah, bukan semua orang yang ada master in fotografi tu nak buat bisnes kan. Ni maksudnya perbandingan tu macam tu lah. Kalau bisnes dalam bidang fotografi ni, skill dia bukanlah, skill kamera tu penting lah juga kan, tapi lebih utama, yang lebih utama yang menjadikan bisnes dia naik tinggi jauh, pergi ke jauh ke ni, buka banyak cawangan ke apa, itu adalah skill marketing dan business skill itu. So berbalik kepada kamera yang bagus untuk mereka yang meminati bidang fotografi tu, beli saja kamera apa yang kita rasa bajet kita ada. Bajet sekarang ni senang cerita macam ni, letaklah 2,500 lah. Model apa tu antara 2,000 hingga 2,500 lah, senang cerita. Carilah model apa antara tu, dah kita start kat situ, dan lepas tu fokus ambil gambar. Kalau boleh setiap minggu ambil gambar. Bukannya sebulan sekali ada masa free ke tak. Itu dah bukan minat tu. Kalau orang yang minat dia buat selalu. Macam saya beli kamera Canon 5D Mark II ni untuk anak saya kan. Hampir setiap hari saya ambil gambar. Dululah, sekarang ni pasal dah sibuk, anak pun dah ada 5 orang alhamdulillah kan. Kita dah masa tu dah kurang. Ada satu ketika dulu waktu kerja balik pukul 4. Dululah kan, balik pukul 4. So sampai rumah dalam pukul 5 kan. Ada masa lebih kurang 2 jam sebelum maghrib tu. Kita ada banyak masa ambil gambar. Sekarang ni balik pun dah dekat maghrib kan. So maksudnya, kalau kita betul-betul minat, tunjukkan minat tu tau. Jangan cakap je, bang saya minat fotografi ya, tapi ambil gambar sebulan sekali, nak tunggu outing, nak tunggu kawan ajak kan. Itu baik, bagi saya tak payahlah membazir kan. Kalau kita betul-betul minat, tetapkan seminggu sekali kita pergi ambil gambar. Landscape ke apa, tak perlu tunggu kawan pun. Benda ni kena boleh buat sendiri je kan. Dan kena rajin belajar lah. Rajin beli buku, majalah ke. Sekarang ni dah tak perlu keluar duit dah, orang kata nak beli buku atau majalah. Kita boleh tengok di internet kan. Ada setengah tu berbayar, ada setengah tu free. Tapi yang free ni lagi banyak daripada berbayar. Konten di YouTube pun banyak. At least bagi tempoh 1 hari lah, senang cerita. Setiap hari setiap hari habiskan masa paling kurang setengah jam ataupun 1 jam belajar foto di, tak kisahlah di YouTube ke ataupun nak membaca ke di internet kan, setiap hari. Macam saya dulu belajar Photoshop sampai saya boleh buka kelas Photoshop pasal boleh kata setiap hari saya belajar Photoshop di internet lah. Masa tu tak ada YouTube, dia ada macam TV apa benda tak pastilah. Dia ada Photoshop TV dulu. Belajar tu 1 hari mungkin kita dapat 2-3 tip sajalah, satu tip kan. Tapi bila kita belajar selalu tengok tiap-tiap bulan sampai bertahun-tahun, jadi skill tu ataupun pengetahuan kita tentang Photoshop tu bertambah lah. Berbanding dengan orang yang kerja dia, contohlah grafik artis apa, dia buat kerja dia buat itu je. Dia punya tu kita bertambah lah, dia punya kemahiran itu kan. Berbanding dengan macam orang macam foto lah kan. Kita kena praktis benda tu. Sampailah kita mahir kan. Pasal ada benda-benda yang kita tak tahu setting dia macam mana kan. Macam ambil gambar landscape tu apa yang bagus, kita kena ambil tahu. Okey, cuaca macam mana yang bagus kan, aperture apa yang sesuai kan, lokasi, keadaan putaran matahari tu kita kena ambil tahu kan, bila Milky Way tu waktu bila yang sesuai, ada bulan-bulan tertentu, kedudukan matahari pun berubah-ubah kan, ada masanya dekat sini, ada masanya dekat sini, waktu bila yang sesuai kita nak ambil gambar bulan penuh kan, bulan, banyak benda-benda tu kita belajar. Kalau kita belajar selalu hampir setiap hari, peruntukkan paling tidak pun setengah jam kita belajar tentang fotografi, ataupun 1 jam kalau kita ada masa, InsyaAllah dalam tempoh setahun banyak benda yang kita boleh belajar. Berbanding dengan orang yang beli kamera ikut kawan je kan. Jadi pengetahuan dia tak bertambah lah. Tambah-tambah lagi yang jenis ikut workshop je. Workshop tak salah, tapi dia ambil gambar ada workshop, dia pergi. Pasal gambar memang jadi cantik kan. Orang dah set up, kita shoot je lah. Macam kita pergi shooting, orang set untuk shoot movie, kita pun ada kat situ, kita shoot. Memanglah cantik kan, dengan pelakon dengan apa semua tu kan. Pasal benda tu dah set up kan. Berbanding dengan kalau kita nak create sendiri, sepatutnya kita jadikan workshop tu untuk dapatkan idea untuk kita create sendiri konten kita, bukannya just pergi kan. Okey lah, kalau ada benda yang masih tak clear boleh tanya di ruang komen lah tentang kamera ni. Dan kalau nak tahu kamera apa yang bagus tu, boleh tengok balik video-video lama yang saya share sebelum ni lah. Dan boleh tengok balik lah Trupol Pandia punya gambar-gambar yang dirakam di India, di Mexico kan. Mungkin boleh dapat idea kan macam mana dia boleh sampai ke tahap tu kan. Bukan hari terus-terus
hari ni beli di 3300, beli kamera Nikon D3100, esok lusa dah jadi profesional macam tu. Tak, dia ambil masa bertahun-tahun. Cuma dia konsisten buat benda yang sama. Sampai lah National Geographic pun nampak hasil kerja dia tu. Okay, beri.